Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir ke channel aku, dan aku mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Hey Shadows Channel. Aku harap korang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Dan tidak lupa juga kepada korang yang masih baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So, sebelum aku mulakan kisah pada hari ini, ingin aku memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana channel aku semakin berkembang, dan Alhamdulillah aku banyak menerima komen-komen yang positif yang membuat aku lagi semangat menceritakan kisah-kisah seram dan segala-gala kisah yang berkaitan dengan benda-benda itulah, kisah seram, misteri dan semuanya lah. Alright, so terima kasih kepada korang semua sekali lagi. So, kisah pada hari ini yang bakal aku kongsikan berkenaan satu pengalaman yang menyeramkan yang berlaku di sebuah hospital yang aku tak boleh nak namakan atas undang-undang privacy dan juga boleh mengganggukan bisnes diorang, katanya. Alright, so aku just boleh bagi tahu hint lah, okay, bagi tahu sedikit hint kat mana hospital ni terletak nun di utara sana. So yang mana kerja kat hospital, terutamanya pada waktu malam, moga korang semua terhibur. Okey, so macam aku cakapkan tadi, malam ini bakal aku kongsikan satu pengalaman seram yang berlaku di sebuah hospital, di mana Fikri yang merupakan seorang security yang bertugas di hospital tersebut mengalami gangguan yang tak berhenti-henti, sehingga membuatkan dia tertanya-tanya mana satu yang fantasi dan mana satu reality. Dan dikatakan yang hospital ni dulunya ada satu bahagian yang mempunyai ward untuk pesakit-pesakit mental, dan dipercayai ada lagi satu bangunan ataupun blok dekat kawasan ward mental tersebut yang telah dibiarkan kosong, dan ada yang cakap bermacam-macam benda yang telah berlaku dekat situ sehinggakan kawasan tersebut terpaksa ditutup, dan hospital tersebut menjadi satu tempat yang amat menyeramkan. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go. Hospital. Bila kita bercakap tentang hospital, semestinya kita tahu ia adalah satu tempat di mana kita pergi untuk mendapat rawatan. Dan tak lupa dekat hospital jugalah di mana kita dapat dengar bermacam-macam kisah seram yang berkaitan dengan hantu. Alright? So, betul atau tidak apa yang telah diceritakan, wallahualam, hanya mereka-mereka je lah yang tahu, yang mana tak pernah terkena dekat hospital ke apa. So, kita anggaplah segala kisah seram yang berlaku, tak kisahlah di mana satu kisah yang diceritakan, dan janganlah kita terlalu taksub sampai memudaratkan diri. So, Fikri Talib merupakan seorang lelaki yang berumur dalam 30-an macam tu, di mana dia merupakan salah seorang bekas askar dan berhenti kerana mahu mencari peluang yang lain dekat luar sana. So, sambil dia duk cari kerja impian dia semua, si Fikri ni buatlah part time bekerja sebagai seorang security guard di sebuah hospital yang dikatakan hospital tersebut mempunyai pelbagai benda pelik yang berlaku yang kekadangnya tak masuk akal. So, time Fikri awal-awal minta kerja dekat hospital tersebut, Fikri dah siap diberitahu awal-awal yang hospital tu keras, and bila kerja malam, kadang bermacam-macam benda boleh jadi. And walaupun begitu, si Fikri ni tak kisah kerana Fikri teringat zaman dia seorang askar dulu, dia telah ditempatkan di tempat yang lebih menyeramkan berbanding di hospital. And lalu sejak momen itulah Fikri pun diambil bekerja di hospital tersebut. So, pada asalnya si Fikri ni plan nak kerja selama 3 bulan macam tu lah, sebab ialah kan plan asal dia nak cari kerja lain. So, sekali-sekali tak sedar, setahun lebih dah kerja dekat hospital tersebut. And sampai dikatakan si Fikri ni siap dinaikkan pangkat. Sebab apa? Bagi Fikri, ia memberikan dia tanggungjawab yang sama sewaktu dia berada di dalam askar. And tanggungjawab yang tinggi, dan dia kena pastikan semua benda okey dan memastikan keselamatan pesakit dan juga orang-orang yang datang ke hospital tersebut terjaga.
Alright? And bagi Fikri ni, dia rasa macam tu satu tanggungjawab yang besar, sampai nak tinggalkan pun dia rasa macam bersalah tau. So korang yang dekat luar sana, aku tahu ramai di antara kita ni, bila terlalu ikutkan perasaan, kita marah, maki, hamun security guard sebab dia tak bagi kita buat ikut suka hati kita. Tapi ingatlah, diorang hanya melakukan tugas diorang. So kita minta respect sikit lah, okay, kepada security guard yang ada dekat luar sana. Right? So ingat pesanan His Shadows ni. Jangan main. So sepanjang Fikri bekerja di situ, ada masa dia kerja di waktu pagi, ada masa dia kerja di waktu tengah hari, and paling leceh bagi dia adalah bila dia kena kerja malam. Sebab kerja malam antara benda yang dia tak berapa nak berkenan lah. Alright, yelah, kau bayangkan nak kena kerja malam, lepas tu tak tahu apa nak buat, tak ada orang, tak ramai orang, macam tu lah. And kadang-kadang bila kau jaga malam ni, dia sorang-sorang tau, sebab lokasi nak berjaga tu berlainan. Mungkin dia ada rakan setugas yang bersama, tapi mungkin pot lain lah. And bila dia buat rounding tu, yang risau, tak tahu apa yang bakal dijumpai kan. Bila kau rounding hospital ward semua, yalah, tempat sunyi kan, tak ada orang. So kadang-kadang kau tiba ada benda melompat ke apa, dah satu hal. So Fikri ni berkongsi lah, ada satu malam ketika dia tengah buat rounding dekat kawasan taman di hospital tersebut, dia nampak ada seorang pakcik yang berpakaian baju hospital. And time tu Fikri dah nervous lah, sebab hari dah malam dan sepatutnya tak ada orang yang patut berada di luar hospital, especially pesakit-pesakit yang stay dekat hospital tersebut. Lalu si Fikri ni pun mendekati pakcik tersebut dan tegur lah, Pakcik buat apa kat sini? Malam dah ni, patut dalam bilik. And tiba-tiba pakcik yang tengah duduk di atas kerusi yang berada dekat taman tersebut, pakcik tu bangun and pandang ke arah Fikri sambil menunding jari tunjuknya ke arah Fikri. And Fikri time ni dia dah cuak kan. Terus dia kata, tak apa pakcik, saya panggil nurse. Pakcik tu tertiba menjerit, tak payah, aku nak burger. Tertiba, belikan aku burger. Bila pakcik tu dah jerit macam tu, teruslah semua staff-staff nurse yang ada dekat kawasan tersebut keluar and pergi dekat pakcik tu. And rupa-rupanya pakcik tu dah terlepas dari bilik ward mentalnya. Lalu pegawai-pegawai dari ward mental tersebut dipanggil untuk bawa pakcik ni ke ward dia semula. So sambil diorang tengah bimbing pakcik tu tadi, tiba-tiba pakcik tu pandang ke arah Fikri dan cakap, awas, ada benda dekat dengan kamu. No, pakcik tak manis takut kamu orang macam tu. Ni belum cerita penuh lagi. Ini baru prolog. Itu barulah pengalaman yang boleh katakan awal-awal pengalaman yang Fikri mengalami sewaktu dia bekerja di hospital tersebut. So macam aku cakap tadi, si Fikri ni dah bekerja dekat hospital tersebut hampir setahun lebih dan tak pernah lagi kena apa-apa gangguan yang luar biasa. Macam gangguan-gangguan biasa tu standard lah bagi dia. Terdengar bunyi-bunyian, terasa seram sejuk. So bagi Fikri itu adalah benda yang normal. Sebab bagi dia, time dia buat latihan dalam hutan dulu, lagi teruk kadang dengan bau lah, dengan bunyi yang mengelirukan dan banyak lagi lah. Tapi Fikri mengaku walaupun dah terbiasa, kadang risau juga sebab kita tak tahu benda tu akan munculkan diri dia dalam keadaan yang macam mana. Tu yang merisaukan tu kan. Tiba-tiba muncul dalam keadaan macam ni lah, muncul dalam keadaan macam tu lah. Akan membuat kita panik lah. So seberani-berani Fikri ni, macam biasalah, akan ada masa kita akan diuji dalam keadaan yang kita sendiri pun tak sedar. Dan pengalaman tersebut bakal menjadi satu pengalaman yang Fikri tak boleh nak lupakan. So dikatakan pada satu hari ni Fikri ditugaskan untuk berjaga waktu malam, tapi agak berbeza sikit kali ni. Alright, sebab apa? Fikri ditempatkan di antara ward mental dan ward yang terbiar, yang macam aku cakap tadi, ada satu blok yang terbiar tu. So selalunya Fikri akan diletakkan di bahagian depan, depan hospital tu lah. Tapi tak tahu kenapalah malam tu terpilih pula untuk jaga dekat ward yang terbiar tu. And ward terbiar tersebut dulunya dikatakan mereka meletakkan pesakit-pesakit mereka yang mempunyai penyakit yang berjangkit yang agak serius. Namun lepas wabak tu dah tak ada semua benda, ward tersebut dibersihkan dan semua benda tu lah, dan kemudian diabaikan begitu saja. Dan banyaklah kes-kes kematian dan orang-orang hospital tak berani pergi mahu pun lalu dekat ward tersebut. Sebab dikatakan selalunya ada satu wanita yang berjalan-jalan dekat ward tersebut sambil mendukung bayi di tangannya. Dan bila sesiapa terserempak dengan dia,
dia akan menjerit atau mengilai tak pasal-pasal. And banyak lagi lah kisah yang diceritakan berkenaan dengan tempat tersebut. And macam biasalah, salah seorang rakan si Fikri ni yang turut kerja bersama dia, sama shift dengan dia, mulalah sakat dia cakap, berani ke bro jaga tempat tu malam-malam. Ni aku rasa first time kena jaga tempat tu. Sebelum ni tak pernah lagi orang jaga kat kawasan ni, kata rakan si Fikri ni yang bernama Lando. So Fikri pun cakap, InsyaAllah tak ada apa-apa, kita fokus pada kerja kita, InsyaAllah tak ada apa-apa yang akan berlaku kat kita lah. So macam si Lando cakap sebelum ni, tak ada siapa yang pernah jaga area situ. Hanya baru ni je pihak management hospital tersebut terpaksa meletakkan security dekat situ sebab ada beberapa kes di mana berlakunya pencurian dan juga kes-kes yang tak senonoh lah dekat area situ. Yalah, tempat terbiar kan, so korang bayanglah sendiri. So Fikri yakin yang tak ada isu lah jaga kat situ. Namun si Lando ni still berkeras untuk Fikri berjaga-jaga sebab tempat tu lain macam sikit aura dia. And Fikri hanya angguk dan pergilah ke pos dia dan duduk sambil check logbook dia semua sementara tunggu masa untuk dia buat rounding. Jam pada ketika itu menunjukkan pukul 10 malam dan time tu Fikri duduk dekat pos dia sambil usar kawasan dan pada waktu yang sama layan phone dia jugalah. Mat, boring weh. Si Fikri pun nak buat rounding pun pukul 10.30 macam tu. Ada setengah jam lagi. So sambil dia dekat area situ, sambil menunggu waktu untuk buat rounding semua, dia pun bangun lah sambil jalan-jalan dekat area tersebut and tengok kawasan apa benda semua kan. Nak make sure kawasan tersebut tak ada apa-apa yang pelik sedang berlaku. And tengah duduk round-round dekat area situ, tiba-tiba lampu pula terpadam. Tinggallah hanya 1-2 lampu macam tu lah yang dibiarkan buka. Dan tiba-tiba tak pasal-pasal dia terdengar ada orang yang tegur dia, steady brother, area ni memang macam ni. Diorang kalau nak save elektrik, so diorang padam lah lampu, guna apa yang perlu. Cuma tu je lah. Nanti jangan terkejut pula kalau terdengar orang jerit ke apa, sebab kat tepi tu ward mental. So kadang-kadang memang macam tu lah, jerit ke, sembang ke, menangis ke, itu normal. So rupa-rupanya itu adalah salah satu pegawai yang bertugas menjaga ward mental tersebut. So Fikri pun okey lah, at least sekarang dia tahu yang kalau ada dengar benda-benda pelik ke apa ke, at least benda tu datang daripada ward mental tersebut. Tak ada lah dia rasa cuak ke apa kan. So Fikri pun sambung lah balik tugas dia kan, jalan-jalan ke area situ. And dia tahu makin lama makin mati kutu mat. Sebab macam selalu dia jaga dekat bahagian depan hospital, dia tak ada lah rasa boring sangat. Tapi tempat yang dia jaga ni tak ada orang. Adalah 2-3 nurse yang kadang-kadang lalu kat situ. Itu pun kalau nasib dia baik baru ada. Kalau tak memang tak ada lah cerita dia kan. So Fikri pun tanya diri dia, weh biar betul ni, lama ni masuk kerja tadi pukul 8, ni baru pukul 10. Fikri terasa macam masa bergerak dengan perlahan tau time tu. And tengah si Fikri duk layan perasaan dia, tiba-tiba dia nampak seorang wanita yang berada dekat meja dia. And Fikri ni pun cepat-cepatlah ke wanita tersebut. And seeloknya sampai Fikri tegur lah, ma'am, maaf ma'am, tak boleh ada dekat kawasan sini, tempat ni tutup. So kira Fikri bagi warning lah, jangan berada dekat kawasan tersebut. Lalu wanita tu pun balas, oh saya datang nak tengok suami saya, dia sakit. Lalu Fikri pun tanya, ma'am, sini tak ada pesakit ma'am, sini ward-ward terbiar dan adalah ward-ward mental dekat sebelah sana. Selalunya memang tak ada pesakit yang dihantar kat sini. Dan wanita tu pun macam, oh ya ke? Betul ke kan, saya ni kadang lupa. Lalu wanita tersebut minta jasa baik si Fikri untuk teman dia ke ward suaminya. Lalu Fikri pun cakap yang dia tak kisah nak tolong ke apa ke, tapi dia kena tunggu sekejap je lagi, sebab lagi 5 minit macam tu dia akan buat rounding. So time rounding tu bolehlah dia temankan dia. Lalu wanita tersebut pun setuju dengan apa yang diberitahu oleh si Fikri and sanggup tunggu dengan Fikri sampai 10.30. So jam menunjukkan 10.30 malam and Fikri pun ambil lah barang-barang dia, kunci lah, kad lah, apa semua, and mulakan rounding dia. Sambil tu Fikri tanyalah wanita tersebut, dah berapa lama suami masuk hospital? Lalu wanita tersebut pun cakap dah lama dah, dia tak sihat, asyik terbaring dan tak bangun-bangun. Lalu Fikri pun cakap tak apa, mungkin suatu hari nanti insyaAllah suami ma'am akan okey lah tu. So wanita tersebut hanya mengangguk dengan apa yang diperkatakan oleh si Fikri ni. So si Fikri ni pun ikutlah wanita tersebut menemani dia pergi ke ward suami dia. And setelah beberapa minit macam tu mereka berjalan, Fikri terserempaklah dengan rakan setugasnya iaitu Lando, tapi dari jarak jauh lah.
So kira Lando berada dekat kawasan depan, and si Fikri ni ada dekat kawasan belakang-belakang sikit lah, terserempak dengan si Lando ni. So si Fikri ni bagilah isyarat kat Lando yang dia nak temankan wanita tersebut pergi ke ward suami dia. Macam mana dia bagi isyarat tu, aku pun tak tahu. Okay, so korang bayanglah sendiri. So Lando pun pandang si Fikri ni lalu mengabaikan dia. Lalu si Fikri ni pun heran lah dengan respon yang diberikan oleh si Lando ni. Lalu si Fikri pun meneruskan perjalanannya sampailah satu tempat di hospital tersebut, di mana wanita tu bagi tahu si Fikri, dah sampai dah. Inilah tempat di mana suami saya diletakkan. And lepas tu wanita tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada si Fikri kerana menemaninya. And Fikri pula time tu seperti dalam keadaan sedar tak sedar tau. Sebab apa? Dia tengah duk busy dengan logbook kan, nak make sure tempat-tempat yang dia pergi buat rounding semua, dia ada tulis lah dekat logbook tu, untuk pastikan yang kerja dia still dilakukan walaupun dia teman wanita tersebut. So selepas dah menemani wanita tersebut, Fikri pun sambunglah melakukan rounding dia. Tengah dia buat rounding, dia terserempak dengan satu nurse yang lalu dekat kawasan tersebut. And nurse tu tanyalah dia, Fikri buat round check ke? Jarang lalu area sini. Lalu si Fikri pun cakap, tak, tadi ada satu wanita, dia sesat dekat blok ward yang tertutup kat belakang tu. Kata cari ward suami dia. Tu yang teman dia sampai ke sini tu. So nurse tersebut pun membalas dengan raut wajah yang pelik and bertanyakan dekat Fikri ni, wanita tersebut pergi ke area situ ke? Kau biar betul Fikri. Lalu Fikri pun cakap, yelah, okey, aku nak kena settle rounding, nanti termiss pula tempat-tempat lain. Lalu nurse tersebut pun biarlah si Fikri melakukan tugasnya. So selepas selesainya rounding dia, Fikri pun baliklah ke port dia, and time tu dah pukul 11 malam. Dan seperti yang diberitahu oleh pegawai yang menjaga ward mental tersebut, memang kedengaran seperti ada orang bercakap, ada orang gelak, and macam-macam lagi lah. And memang time tu si Fikri ni rasa tak tenang lah. Tapi sebab dia ingat akan semua yang telah diberitahu oleh pegawai tersebut, so kuranglah sikit nervous dia tu. So sepanjang masa dia dekat area situ, non-stop kedengaran bunyi. Lalu si Fikri ni pun macam, diorang ni tak tidur ke apa ni? Hebat betul. So si Fikri ni pun malas nak layan sangat kan. So Fikri pun layanlah handphone dia sekejap. Tengah duk layan, tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang, and rupa-rupanya rakan setugasnya, iaitu si Lando. Fikri pun cakap, lah kau ke? Kau nak takutkan aku ke apa ni? Agak-agak lamat dekat area-area sini. Lalu Lando pun cakap, mana ada nak takutkan kau, aku berdiri je dekat sini. Lalu Fikri pun tanyalah si Lando, ni kau ada dekat sini ni, siapa yang jaga port kau? Lalu Lando cakap, ada orang tu jaga kejap, aku dah je datang sini nak tengok kau, nak make sure kau semua okey. So Fikri pun cakap, okey je, tak ada apa-apa pun, melainkan suara yang datang daripada ward mental tu je. Lalu si Lando hanya tersenyum dan meninggalkan si Fikri. Lalu si Fikri pun macam, weh, kau datang untuk tu je ke? Lepak lu. Lalu Lando pun cakap, tak apalah, aku tak nak kacau, and aku tak nak lama kat sini. Nanti ada orang jaga port aku tu komplain pula. So Fikri pun macam, okey je lah, nak buat macam mana? Memang itu tugas Lando, dia kena ada dekat depan tu. Dan Lando pun memberi satu pesanan dekat Fikri yang membuat si Fikri ni berasa pelik. Lando cakap, kalau kau nampak apa-apa atau terdengar apa-apa sekalipun, jangan layan. Lama lagi SIM kau ni. And Lando lepas tu terus beredar daripada kawasan tersebut. And Fikri pada ketika itu berasa pelik dengan apa yang diberitahu oleh si Lando ni. So, dalam otak si Fikri ni, time tu dia terfikirlah, apa benda lah Mamat ni cakap. Dah lah, aku nak sambung layan sinetron aku. Banyak pula aktiviti malam ni kan, dengan perempuan tadi lah kan, dengan nurse lah ni, Lando pula ada kat sini. Lalu tak ada lah banyak aktiviti je ni. And Fikri pun meneruskan tugasnya seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 1 pagi dan masih kedengaran seperti ada orang yang menangis lah, ketawa lah dan macam-macam lagi lah. Dan Fikri pun macam terfikir, dah lewat sangat ni pun diorang tak tidur lagi ke? Takkan pegawai tak datang check ke? And yes, ini adalah satu benda yang pelik. Tak ada satu pegawai mental pun buat round check. So lalu si Fikri ni plan nak ke ward seberang untuk tanyalah pasal pegawai yang jaga ward mental tersebut. And seeloknya si Fikri ni nak pergi ke ward tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan oleh satu suara seolah-olah seperti suara anak kecil yang sedang gelak bermain. And time ni si Fikri dah rasa debaran yang lain macam lah. Sepanjang dia dekat situ, mana ada kedengaran suara budak. Ni tiba-tiba ada suara budak lah ni.
Tak manis mat, si Fikri pun nak pergilah cek dekat ward-ward yang terbiar tu. Dan tiba-tiba hati dia tergerak dengan pesanan si Lando tadi supaya tidak layan kalau ada apa-apa yang pelik berlaku. So Fikri ni pun end up duduk balik dekat pos dia sambil mengira waktu untuk selesai kerja. Yes, memang lama lagi. Fikri pun pasrah dan terpaksalah hadap dengan benda tu. So dalam beberapa minit kemudian, kedengaran lagi suara budak yang kali ni seperti memanggil mak dia. Mak, mak, mak. Kali ni Fikri dah tak tahan dah, and dia terus ambil torchlight dia and menghala ke salah satu ward yang terbiar yang di mana dia rasa seperti dia dengar suara budak tersebut. And macam biasalah, ward terbiar semestinya tak ada lampu lah. And si Fikri ni pun menyuluhlah lampu torchlight dia untuk carilah di mana datangnya suara budak tersebut. And dia pun carilah dalam ward tersebut, mencari. And kemudian Fikri ternampak seperti ada bayangan bentuk seorang budak kecil yang membelakangi Fikri. And Fikri macam, dek, buat apa kat sini dalam gelap ni? Macam mana boleh ada dekat sini? Epic mat, berani si Fikri ni, tak fikir apa-apa pun. Kalau aku tu dah red flag mat. Aku bukan manusia dah tu dekat area situ kan. Memang aku tak tanya dah, aku caus terus. Lalu budak tu pun cakap, saya cari mak saya. Tadi encik ada bawa mak saya pergi jumpa dengan ayah saya. Mak saya tinggal saya dekat sini. Lalu Fikri pun macam, lah, mak kamu tinggalkan kamu? Lama betul duduk dalam bilik ni. Jom, abang bawakan pergi ke mak. And dalam otak Fikri time tu, macam manalah mak dia boleh tinggalkan anak dia dalam ward tersebut. Aduh, semak betul lah. So seeloknya si Fikri ni menghampiri budak tersebut bila budak tu berpaling ke arah Fikri. And Fikri terus menjerit, Astaghfirullah. Apa yang Fikri nampak adalah wajah budak tersebut dalam keadaan yang mengerikan, dengan muka yang pucat, mata seolah-olah sedang berdarah. Dan sambil kedengaran budak tersebut cakap, cik, bawalah saya jumpa mak saya, cik. Bawalah saya jumpa mak. Janganlah tinggal saya dalam ni. And Fikri lepas tu terus lari keluar daripada ward tersebut dalam keadaan yang ketakutan teramat sangat. And Fikri tanpa membuang masa terus ke ward yang ada nurse-nurse tersebut untuk bagi tahu apa yang telah berlaku. And seeloknya dia tiba dekat situ, nurse yang berjaga di ward pesakit semua berasa hairan dengan keadaan Fikri dengan berpeluh, muka pucat ketakutan. Lalu Fikri pun memberitahulah apa yang telah berlaku. So nurse yang bertugas pada waktu itu dah tahu dah yang Fikri ni dah terkena gangguan dekat blok yang terbiar tersebut. And nurse-nurse yang bertugas pada waktu tu cuba menenangkan si Fikri. So lalu salah seorang daripada nurse tu bertanya berdasarkan kisah yang telah diceritakan oleh si Fikri kepada nurse-nurse tersebut. Nurse tersebut tanyalah dekat si Fikri, tadi kau kata kau ada teman satu wanita untuk pergi jumpa suami dia. Dekat area mana tu? Tanya nurse tersebut. Lalu si Fikri ni pun cakap lah yang dia tak ingat ward mana, tapi dia ingat laluan ataupun jalan nak ke arah tempat tersebut lah. Lalu Fikri pun membawalah salah seorang daripada nurse tersebut ke tempat yang dia temani wanita yang dia hantar pergi jumpa suami dia tadi. Dan bila tiba dekat dengan tempat tersebut, alangkah terkejutnya Fikri yang rupa-rupanya tanpa dia sedar, dia membawa wanita tersebut ke bilik mayat. And dia ingat wanita tadi tu yang dia temankan dah masuk ke dalam bilik tersebut. And time tu Fikri dah meracau dah dalam otak dia. And nurse dah tahu dah member dah kena game teruk mat. Lalu Fikri tanyalah mana nurse yang tegur saya tadi. Dia ada nampak saya dekat area sini tadi. Kenapa tak cakap apa-apa? Lalu nurse tersebut pun yang bersama dengan si Fikri ni berasa hairan. Nurse tu cakap, mana ada nurse yang datang area sini, kawasan sini, especially pada waktu malam. Sebab kawasan bilik mayat ni tak ada siapa yang akan datang dekat tempat ni, melainkan kalau kata ada doktor ke ataupun orang-orang yang bertugas yang datang sini. Selain tu, nurse-nurse pun tak datang area sini. Lalu Fikri cuba menafikan dan menerangkan yang dia ada jumpa nurse dekat sini, siap bagi deskripsi wajah nurse tersebut. Lalu nurse yang bersama dengan Fikri tadi ni cakap, mana ada orang macam tu kerja dengan kita orang. Kita orang ada 4 orang je berjaga malam. And sekali lagi, kita tak akan berada di tempat ini. And time tu raut wajah si Fikri ni dah berubah. Dia dah tahu dah yang dia dah terkena gangguan yang lain macam. Lalu Fikri pun bertanya lagi, bagaimana pula dengan ward mental yang non-stop saya dengar orang menjerit lah,
menangis lah, apalah. Siap ada pegawai mental siap cakap untuk abaikan benda-benda tu. And lagi sekali, nurse tersebut pun still jam dengan apa yang diberitahu oleh si Fikri. Lalu nurse tersebut pun bagi tahu dekat Fikri, tempat yang Fikri jaga tu dah tak ada dah ward mental. Dah tak ada siapa-siapa ada dekat area situ dah. Tak ada pesakit ke, tak ada apa. Memang dah dibiarkan kosong lama dah. And pada ketika itu, Fikri terus rebah ke lantai disebabkan ketakutan yang teramat sangat. So huru-hara lah keadaan sekeliling kan. Ramai nurse-nurse yang bertugas pada ketika itu terpaksalah heret si Fikri ni ke ward pesakit. Dan lalu nurse tersebut terus panggil si Lando untuk cekkan keadaan, untuk pastikan semua okey dekat area kawasan. Dia lah takut ada apa-apa dekat kawasan tersebut kan. So pada keesokan harinya, bila si Fikri dah sedar, orang pertama yang nampak menemani dia adalah Lando. And si Fikri ni pun terus bangun and bagi tahulah Lando apa yang dah berlaku. And pada waktu yang sama, si Fikri ni berterima kasih kepada Lando kerana menemani dia dan pergi ke pos dia di mana Fikri tengah jaga time tu. So Lando pun cakap, alah small matter lah bro, tak ada hal lah. Tapi aku nak tanya, kata si Lando, bilanya aku pergi jumpa kau semalam? Dah satu hal buat ni lah. Kenapa Lando tanya bila pula dia pergi jumpa dia? Sebab kan ada satu momen tu Lando bersama dengan Fikri tadi kan. So Lando pun cakap, aku dekat pos aku je. Aku tak pernah berganjak kat mana-mana pun. Aku tak jumpa kau langsung semalam. And time tu lah Fikri sedar yang semua kejadian yang berlaku pada malam itu ataupun pagi itu adalah semua gangguan yang dialami oleh si Fikri. And rupa-rupanya macam aku cakap tadi, tiada sesiapa pun yang datang dan Lando sendiri pun tak menjenguk si Fikri time si Fikri bertugas dekat tempat tersebut. And dikatakan selepas insiden tersebut, Fikri terus meletakkan jawatan akibat trauma yang dialaminya semasa bertugas di situ, dan blok yang terbiar tu ditutup dan tiada sesiapa yang boleh menjejak kaki mereka di blok berhantu tersebut. Alright geng, itulah kisah yang aku kongsikan yang berlaku kepada si Fikri ni. Katakanlah korang berada dalam situasi dia, apa agaknya korang buat? Kalau akulah, tak apalah. Seeloknya disuruh bertugas dekat situ, aku terus resign 24 jam kot. Sebab itulah aku bukan Fikri. Alright. So, macam biasa, aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Bagi aku satu kisah yang agak misteri sikit lah. Sebab segala perjalanan ataupun pengalaman yang dialami oleh si Fikri ni, dia langsung tak sedar yang momen tu adalah gangguan sebenarnya. Sampailah momen yang dia sedar ada budak kecil dalam ward terbiar tu, time tu lah semua benda dah huru-hara. Alright, so memang ada salah satu pengalaman yang memang otak kau tak boleh nak terfikir lah sama ada memang betul terjadi ke ataupun semua tu hanyalah bayangan macam tu tau. So itulah pengalaman yang dialami oleh si Fikri ni. So again, aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. And sekiranya korang suka dengan konten aku kongsikan, korang bolehlah tekan butang like yang ada di bawah. And juga kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. So sekali lagi, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa menyokong Hey Shadows channel, kerana tanpa sokongan korang, aku takkan berada di mana aku berada sekarang. Alright, and also aku juga ingin mohon maaf sekiranya sepanjang perkongsian aku ada kekurangan ke apa ke kan. InsyaAllah akan aku perbaiki lagi di konten-konten aku yang akan datang. Okay, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, selamat berpuasa, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Bye-bye.